Abdul Aziz. Ni orang yang masyhur. Ya, Saidina Umar Abdul Aziz ni, dia kata keinginan kita manusia ni akan bertambah dan bertambah. Dalam satu peristiwa, dia ada seorang menteri lah kalau bahasa kita hari ni. Dia jadi, waktu tu dia jadi khalifah, dia ada seorang menteri. Menteri dia ni nama Rojak. Bukan rojak makan tu. Tuan-tuan okey ke? Nampak macam kenyang dengan kambing panggang tadi ya. Ustaz datang lambat tak makan kambing. Masya Allah. Saja nak bagi ni. So, pegawai-pegawai ni memang mai lewat balik awal Ustaz kan? Baik. Tuan-tuan, kita sebut. Dia kata apa? Dia ada seorang menteri yang nama dia Rajak. Satu ketika Rajak ni datang jumpa dengan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz suruh dia beli sehelai kain. Bila dia beli sehelai kain, dia bawa kepada Umar Abdul Aziz. Pada hari tersebut, bila Umar Abdul Aziz tengok kain yang dia beli tadi, dia menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia rasa mahalnya kain yang dibelikan oleh Rajak. Bila dia sebut macam tu kepada Rajak, Rajak kata apa? Dulu waktu kau jadi menteri, aku jadi pegawai kau suruh aku beli kain yang sama, dia kata. Yang harganya 500 dirham disebut dalam buku. Tapi hari ini bila kain yang sama aku bawa ketika mana kau menjawat jawatan sebagai khalifah, kenapa kau kata mahal? Staf dia tanya dia. Apa jawapan Umar Abdul Aziz? Dia kata apa? Dulu aku sangat menginginkan dunia. Dulu aku sangat nak kepada jawatan. Tapi hari ini bila umurku sebegini, aku dah tak inginkan benda tu lagi. Aku inginkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi. Aku inginkan syurga. Maka kalau diletak 500 ringgit, bahasa kita hari ini, kain tadi tu dia kata, kehendak aku kepada syurga 500 ringgit tadi lebih baiklah kalau aku gunakan sebahagian besarnya untuk bersedekah. Tengok. Ini Umar Abdul Aziz kata keinginan kita memang akan bertambah. Cuma dia akan sampai satu masa kita akan rasa nak kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau orang kita hari ini sebut turning point. Ada orang kata turning point orang lelaki ni umur 40 tahun. Ada orang perempuan umur berapa? Orang perempuan turning point kita umur berapa? Umur apa? Orang lelaki lebih arif nampaknya hal-hal orang perempuan. Umur berapa? Malu-malu orang perempuan di Honda ni, Masya Allah. Solehah-solehah kita tengok. Kita tengok tuan-tuan perempuan ni, kalau ni semua dah kahwin ke yang perempuan ni? Dah? Dah kahwin dah? Belum kahwin? Muka nampak macam sweet 17 je perempuan ke? Yang semua dah kahwin ke? Belum, 3 lagi belum, Masya Allah. Itu jawapan standard orang lelaki kan? Belum, 3 lagi belum. Ini yang solehah-solehah. Kalau yang belum jumpa jodoh ni boleh jadi inilah jodoh-jodoh yang solehah ada dalam ni. Baik tuan-tuan dan puan, ini kita sebut apa? Fitrah manusia, keinginan kita akan bertambah. Macam kita hari ni, kita bekerja, kita dapat gaji. Betul tak? Semua kat sini bekerja kerana nak cari gaji, nak cari pendapatan. Betul tak? Ada tak orang yang bekerja bukan sebab gaji? Bekerja sebab suka-suka nak kerja dengan Honda. Ada tak? Ada. Masya Allah. Ini tukang buka pintu syurga insya Allah ni. Tak ada orang yang bekerja kerana dia tak nak gaji. Ada tak orang di sini yang bekerja lillahi ta'ala? Ada tak? Ada tak? Ada. Masya Allah. Bulan depan tolong tahan gaji seketika ya. Kita tak boleh jadi macam Ustaz Hariri, dia duit banyak. Bila duit banyak, Ustaz kerja lillahi ta'ala kan? Masya Allah. Ada? Kalau ada, mungkin kita kena telefon hospital bahagia kot. Tanjung Rambutan datang sini. Baik, tuan-tuan, kita bekerja kerana kita nak pendapatan. Bila ada pendapatan, kehendak kita juga akan bertambah. Salah tak kalau kita bertambah keinginan kita? Salah tak? Masya Allah.
Salah tak? Tak salah. Tengok, orang kalau duk soft pertama sembahyang tu memang semangat. Salah tak puan-puan kalau kehendak kita bertambah? Tak salah. Sebab apa? Ia fitrah. Dah disebut pun dalam buku tadi. Kita berkehendakkan kepada isteri, kita berkehendakkan kepada harta, kita berkehendakkan kepada isteri lagi ustaz. Itu fitrah. Salah tak? Tak salah. Apa yang salah? Apa yang salah? Kahwin salah, Masya Allah. Ini semua salah Ustaz Hariri. Ustaz Hariri telah mendoktrin. Cik Nazrul tolong tengok-tengok Ustaz Hariri ya. Jangan dibawa lagi, takut-takut dia bawa doktrin baru. Apa yang salah? Salahnya bila kehendak kita itu lorongannya salah. Kita membazir sebagai contoh. Bazir macam mana? Bazir dalam keadaan yang kita kata apa? Mungkin waktu PKP ni. Kan? Kita tengok keperluan diri kita sendiri di mana. Kita sendiri tahu kita sebenarnya sedang membazir atau tidak. Tak perlu orang tegur. Salah di mana? Salah bila kita terlupa orang di kiri dan kanan kita. Salah bila kita caras-mencaras orang lain. Biasa salah-salah. Tu macam ada pengalaman tu ya. Salah siapa? SO. Masya Allah. Tuan-tuan perempuan, ini kadang-kadang salah bila keinginan kita itu salah dari sudut etika kerja dan salah dari sudut syariat. Salah yang macam mana? Ni kadang-kadang. Ini realiti tuan-tuan perempuan. Kita ni dengan harta, dengan duit, biasanya manusia dia akan kalah. Maknanya apa? Kadang-kadang kita tak mampu nak lawan tuan-tuan perempuan. Kan datang sikit godaan yang lebih, tak patut kita ambil duit ni, tapi kita ambil. Kadang-kadang jadi. Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Macam mana kita nak seimbangkan supaya kehendak kita ni tak salah dari sudut kerja dan tak salah dari sudut syariat? Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam mana? Ustazah ni baik kami je panel kalau duk tanya kat kami. Kan? Tok guru saya kata, bila urat perut tegang, urat mata kendur. Jadi sebab tu saya tak boleh cakap seorang-seorang. Saya kena tanya tuan-tuan puan. Saya nak rumuskan begini tuan-tuan puan. Sebab tadi Ustaz Hariri kata kita berhenti 8.30. Ni 8.43 dah. Saya suka untuk rumuskan begini tuan-tuan puan. Dalam bab rezeki ini, jangan kita takut. Dengan duit yang kita ada hari ini, kita akan jadi miskin. Jangan bimbang dengan rezeki daripada Allah. Sebab Allah kata, kalau dah memang rezeki kita, takkan pernah salah alamat pergi ke mulut orang lain. Kalau dah memang rezeki kita, duduk di mulut Cik Zam pun akan jatuh datang ke mulut kita. Contoh Cik Zam ya. Jaga-jaga Cik Zam kat tepi lift tu, satgi kan turun pula kot lift tu, jenuh saya. Tuan-tuan puan, saya nak sebut last satu cerita yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Kadang-kadang kita nak duit yang banyak, kita nak suami yang handsome, kita nak kereta yang besar, kita nak rumah yang mewah, nak banyak-banyak. Tapi terkadang Allah tak beri apa yang kita inginkan. Dalam surah Ali Imran Allah cerita pada ayat keberapa Ustaz? Allah sebut satu ketika isteri Imran namanya Hannah. Hannah binti Faqud, sebahagian ulama sebut Hannah binti Faqudah. Dia nak supaya dia dapat anak laki. Anak lelaki. Yang perempuan biasa tak macam tu, kadang-kadang kita nak anak laki, kadang kita nak baby girl, kadang-kadang keinginan kita tu. Dia nak sampai tahap anak masih dalam perut, dia sebut dengan Allah. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, dia kata. Wahai Allah, aku nazarkan apa yang ada dalam perut aku ini untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Tengok, nazar dia waktu tu dengan harapan dia dapat anak laki boleh berkhidmat di Baitul Maqdis. Apa jawapan Allah? Allah tak beri apa yang dia nak.
Allah beri dia anak perempuan. Anak dia nama Maryam. Bila dia beranak, dia tengok-tengok anak yang dia lahir itu adalah perempuan. Apa sambungan ayat selepas dia? Falamma wada'atha qalat inni wada'tuha untha. Betul Ustaz? Apa dia? Rabbi inni wada'tuha untha. Sebab tu kita bawa Ustaz Idris. Bukan saja-saja. Bukan tukang tanya soalan saja Ustaz no. Tukang backup ayat Quran malam ni. Dia kata apa? Rabbi inni, wahai Tuhanku, aku beranak anak perempuan. Allah tahu tak dia beranak anak perempuan, puan-puan? Tahu. Jawaban sambungan ayat selepas tu, Allah tahu dia lahirkan anak perempuan. Sedih tak dia kerana tak dapat anak lelaki? Sedih. Kata ulama tafsir, bila dia dapat anak perempuan, tidak dapat anak laki-laki seperti yang dia inginkan, pertama dia sabar. Kita nak supaya gaji kita sama macam gaji Encik Nazrul. Contoh, Encik Nazrul ya. Kita nak supaya gaji kita besar. Tapi Allah tak bagi. Kata ulama tafsir, bila kita sabar, bila kita redha, ini yang jadi kepada Mak Maryam. Apa jawaban Allah selepas tu? Fataqabbalaha. Sambung Ustaz. Ustaz kata baik aku ceramah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah jawab apa? Allah kata Allah terima anak tadi dengan sebaik-baik penerimaan. Bila kita sabar, bila kita redha, Allah terima anak dia tadi. Kita kalau kita nak gaji yang besar, kita sabar, kita redha dengan apa yang ada di tangan kita hari ini, Allah akan terima amal kita, tuan-tuan puan-puan. Apa yang jadi lagi dalam keluarga Maryam dan juga keluarga Imran dan Hannah ini, Allah terima Maryam, kemudian bila dia besar, dia dijaga oleh Zakaria. Sekali lagi ayat Al-Quran ingatkan kita berkenaan dengan rezeki. Apa kata Allah? Allah sebut ketika mana Zakaria masuk, tengok Maryam duduk dalam mihrab dia. Mihrab ni kita sebut apa? Macam bucu, Ustaz, bucu tempat nak beribadah. Dia tengok ada makanan dengan Maryam. Kemudian dia tanya kepada Maryam. Ini surah Ali Imran, tuan-tuan puan boleh tengok daripada ayat 32 sampai ayat 37. Dia tengok ada makanan dengan Maryam. Dia tanya kepada Maryam. Dia kata, wahai Maryam, rezeki ini mai daripada mana? Maryam kata apa? Qalat, hadha min indillah. Dia kata ini adalah rezeki daripada Allah. Ayat yang terakhir sekali saya nak sebut, ini jangan bimbang bab rezeki, tuan-tuan puan. Kalau kita takut miskin, kalau kita takut susah, Allah jawab apa? Allah kata, Maryam kata apa? Sesungguhnya Allah ini memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang dia nak, bighairi hisab, tanpa Allah berkira-kira. Berkira-kira ni apa? Allah tak kira-kira. Kalau macam kita ni kan, kita ada wallet, kita nak sedekah, kita tengok dalam wallet kita tu, duit yang ada dalam wallet kita tu, kita berkira-kira tak waktu kita nak keluarkan duit kita yang pertama untuk tabung sedekah? Kita tengok tak duit yang ada? Tengok tak? Tengok. Kalau ada RM10, RM5, RM1, biasa kita ambil yang mana? RM1. Biasa kita ambil yang mana, Ustaz? Ustaz ambil yang RM10 kot. Orang CRV takkan RM10 lah. Korang-korang RM100, Ustaz. Kita berkira-kira, kita akan tengok mana satu yang cukup tak, cukup tak, cukup tak. Itu berkira-kira. Tapi Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah nak bagi rezeki, dia takkan berkira-kira. Kalau kita sabar, kalau kita redha, maka Allah akan beri pada kita. Sebab tu jangan takut dengan rezeki, biar sikit, yang penting berkat. Maka saya rasa cukup sekadar tu. Tengok Ustaz Hariri pun macam dah mengantuk dengan Ustazah ni cakap kan. Jadi saya rasa saya pulangkan kembali mic ni kepada Ustaz Idris. Wallahu a'lam.